Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar untuk subjek KBS pembuatan roti. Okey. Tahun ni kita akan masuk tajuk baru iaitu penyediaan ban dan juga diesel. Jadi untuk awal ni kita akan belajar pasal ban lah. Cikgu dah bagi nota dekat kamu. Kamu dah dapat kan? Ada yang siapa yang belum ambil tu tak dapat lah. Kalau boleh cepat yang mungkin lah kamu datang ambil nota. Okey, sebelum cikgu terangkan pasal tajuk ini, penyediaan ban ni, cikgu nak bagi tahu lah untuk setiap kali cikgu buat pembuatan roti, setiap kali cikgu buat, cikgu di akhir pembelajaran cikgu akan bagi quiz. Quiz ni kamu kena jawab dengan kamu type dalam Telegram. Bagi jawapan kamu dalam Telegram. Nantinya kamu tak payah salin, tak payah tulis. Jadi kamu hanya type dalam Telegram. Kemudian nota yang cikgu buat ni, slide ni, sama saja dengan nota yang kamu dapat. Tapi cumanya cikgu permudahkan, cikgu buat dalam bentuk yang lebih ringkas. Jadi senang kalau cikgu nak terang pada kamu. Kalau dalam nota tu dia panjang berjela kan, jadi cikgu ringkaskan, cikgu buat dalam bentuk PowerPoint slide ni. Okey, dan kemudiannya untuk memudahkan kamu nak jawab nanti soalan-soalan yang akan cikgu bagi, cikgu minta kamu highlightkan lah setiap mana yang perkataan ataupun penerangan yang cikgu tulis dalam ni, kamu highlightkan dekat nota kamu. Carilah. Kamu boleh cari. Semua cikgu ambil pada nota kamu saja. Cikgu tak ambil pada tempat lain. Okey. Ingat ya, kamu kena dengar betul-betul lah video ni, sebabnya cikgu akan bagi quiz nanti. Okey. Untuk tajuk penyediaan ban ni, okey. Objektif jangka panjang maksudnya tajuk lah. Pertama, kamu di akhir pengajaran ni, kamu dikendaki untuk mengenal pasti keperluan penyediaan ban. Kedua, menyediakan miles and place ban. Ketiga, melakukan penyediaan ban. Keempat, melaksanakan kerja akhir kemasan ban. Kelima, menyemak kualiti dan kuantiti ban. Dan keenam, merekod aktiviti penyediaan ban. Okey. Sebabkan sekarang ni waktu COVID kan, jadi kamu tak ada datang ke sekolah, betul tak? Jadi kita buat macam ni lah kan. Kita buat dalam bentuk PDPC Maya ni, di rumah ni. Cikgu akan bagi nota macam ni lah. Okay. Amali cikgu tak pasti lagi. Sebabnya kita pun tak tahu COVID ni sampai bila, PKP ni sampai bila. Mudah-mudahan cepatlah habis PKP ni kan, supaya kita semua boleh di sekolah apa semua kan. Okey, untuk hari ini, cikgu akan ajar kamu pasal mengenal pasti keperluan penyediaan ban. Okey, dalam tajuk ni, kalau kamu tengok kamu punya buku penota tu, minta maaf lah cikgu nak kata sebabnya cikgu tak sempat nak compilekan kamu punya nota. Jadi agak bercelaru sikit, tapi cikgu harap kamu boleh ikutlah pengajaran yang cikgu bagi ni. Senang je, kamu tengok nota untuk ban tu ada cikgu bagi tu ada 8 nota untuk ban. Yang warna putih tu nota untuk ban. Kemudian kat situ dia ada 6 tajuk, tapi ada 8 nota. Walaupun ada 6 tajuk tapi ada 8 nota. Jadi maknanya ada 2 tajuk tu dia ada 2 nota. Jadi kamu jangan heranlah kalau kata tiba-tiba kenapa ada 8 padahal tajuk ada 6. Sebab ada number 3 dan 4. Tajuk 3 dan 4 ni ada 2 nota yang berlainan. Okey. Cikgu masuk ke mengenal pasti keperluan penyediaan ban. Okey. Sebelum tu cikgu nak bagi tahu. Okey. Tajuk ni ada 6 tajuk kan? Okey. Mungkin satu tajuk tu cikgu akan ambil masa lebih kurang 2 minggu untuk habiskan. Maksudnya minggu kalau macam tajuk pertama ni mengenai pasti keperluan penyediaan ban ni, minggu ni, lepas tu minggu depan. 2 kali lah.
2 kali. Sebabnya kita tak boleh habiskan yang ni dalam satu masa saja sebab ni banyak. Dan cikgu tak mahu kamu keliru. Okey. Okey, dalam mengenai pasti keperluan penyediaan bahan ni ada 3 topik. Kamu boleh tengok yang pertama tu pengenalan kepada keselamatan makanan, kedua OSHA, ketiga Environmental Quality Act, keempat HACCP dan kelima amalan penghilangan baik. Untuk hari ini kita akan cover 3 tajuk iaitu pengenalan kepada keselamatan makanan, OSHA dan juga Environmental Quality Act 1974. Okey, sebenarnya benda ni kamu dah belajar dah, betul tak? Kamu dah belajar masa tingkatan 2, masa ambil masa awal. Cikgu Mas ini cikgu ajar pasal amalan keselamatan dan amalan keselamatan, kebersihan dan kesihatan. Kamu dah belajar dah pasal 55 benda ni. Tapi sekarang ni kita belajar sikit lagi kan. Kita tambah lebih mendalam sikit lah. Okey. Pengenalan kepada keselamatan makanan. Okay. Perniagaan roti boleh menjadi satu kejayaan yang seronok dan memuaskan. Tetapi sesetengah proses penghasilan roti juga boleh menjadi bahaya. Okey. Macam yang kamu buat selalu lah kan. Memang seronok buat roti. Sebabnya kita boleh buat macam-macam benda. Roti ni dia macam-macam roti ada kan. Pizza pun roti juga. Apa-apa yang berkaitan dengan dough ke apa semua tu roti kan. Memang seronok. Tapi dalam seronok pun boleh mendatangkan bahaya. Sebab setiap kali kita buat, kita berhadapan dengan benda yang tajam, mesin. Lepas tu persekitaran kita tu, persekitaran bilik memasak tu pun juga memainkan peranan. Jadi kata di sini pentinglah kita untuk ambil berat pasal keselamatan ni kan. Okay, orang yang bekerja dalam proses penghasilan roti perlu didedahkan dengan bagaimana cara untuk mengelakkan atau mencegah bahaya yang berpotensi dan dilatih dengan betul untuk mengikuti amalan kerja yang selamat. Sebab tu sebelum cikgu lepaskan kamu buat sorang-sorang, kena ada orang pantau. Kena pantau dulu kan. Sampai satu tahap cikgu rasa okey, kamu boleh pergi, kamu boleh buat seorang-seorang. Ataupun kamu boleh buat tanpa ada cikgu pun. Jadi bila dah cikgu tengok okey, cikgu dah yakin dengan kemampuan kamu, maka baru cikgu lepaskan. Kalau kata cikgu tak yakin lagi, cikgu tak lepaskan. Okey. Seterusnya, okey, yang ni sebab-sebab selalu terjadi kemalangan dan cara mengatasinya. Sebab pertama, tergelincir dan jatuh kerana lantai basah. Kedua, dough adonan dan bahan kering yang tumpah. Lepas tu ketiga, permukaan lantai yang tidak rata dan dihalang. Dihalang bukan dihaling ya. Okey, cara nak atasi dia macam mana? Okey. Kalau kata tergelincir dan jatuh kerana lantai basah. Okey, yang pertama sekali kita kena stok bahan disimpan dengan kemas agar laluan berjalan kaki tidak terhalang. Kadang-kadang sebab ada benda yang menghalang kita berjalan ke atas lantai tu pun boleh menyebabkan kita terjatuh. Macam contohnya letak kotak ataupun letak besen di atas lantai. Lepas tu kita tak nampak kan. Itu yang boleh menyebabkan kita terjatuh. Kedua, lantai perlu dibersihkan dengan segera apabila berlaku tumpahan. Bila kata berlaku tumpahan, tak kisahlah jenis cair ke, jenis bahan sebut ke apa ke, kena bersihkan. Lantai yang basah dan licin perlu diletak amaran di tempat tersebut. Kalau lantai kamu dah mop, baru lepas mop apa semua, sebelum dia nak kering tu, letak tanda amaran kata lantai licin supaya kawan-kawan yang lain atau orang lain yang lalu tempat tu tahu lantai ni licin dan berbahaya kalau kita pijak. Okay. Keempat, gunakan alas lantai dan tapak kasut kasar bagi. Okey,
Langkah yang keempat, cara mengatasi yang keempat adalah gunakan alas lantai dan tapak kasut kasar bagi mengelakkan daripada tergelincir dan jatuh. Sebab tu selalunya kalau di bengkel masakan kita pakai slipper supaya kita tak jatuh lah bila kita pijak lantai lincir, sebab bilik masak kan penuh dengan minyak kan. Kadang-kadang kita goreng apa semua, minyak tu terkena lantai, terkena dinding dan sebagainya. Jadi kata bila pakai kasut, kuranglah risiko kita nak tergelincir tu kan. Okey. Okay, seterusnya. Okey. Kemalangan yang sering berlaku, keperalatan mesin motor dan berbahaya. Okey. Mesin memotong ni contohnya cikgu kata mesin yang pertama, mesin yang buat dough. Kedua, satu macam blender, mixer. Lagi satu kalau kata kita buat macam kerepek ke apa kan, ada mesin yang macam mesin mi tu, yang tu pun berbahaya juga sebab dia boleh dia pusing kan. Lepas tu cara nak atasi dia senang je. Pertama, kita simpan peralatan dengan yang tajam tu dengan baik lah. Kalau tak guna, kita simpan elok-elok. Jangan kita simpan letak atas lantai macam tu je. Tak masa kita simpan elok-elok benda tu kan. Kedua, gunakan alat-alat keselamatan seperti butang on off, kawalan dua tangan. Kan setiap mesin yang ada tu dia ada butang on off. Jadi lepas dah guna, offkan dulu butang tersebut baru buka switch ataupun cabut switch. Jangan selagi kamu tak tutup off, tak off mesin tersebut, jangan kamu terus cabut switch sebab takut ada renjatan elektrik. Lepas tu guna dua tangan. Jangan guna satu tangan. Benda mesin ni, selalu mesin ni benda yang berat, dia besar kan, jadi dia berat. Jadi guna dua tangan. Okey. Ketiga, setiap mesin yang digunakan perlu diselenggara dengan betul dan berjadual. Ini termasuklah mixer ke apa ke, blender ke, kena diselenggara dengan betul. Okey. Dan yang keempat, letakkan tanda-tanda amaran bahaya ke atas peralatan yang sedang bergerak. Kalau kata benda tu kita sedang guna, kita nak biar asal, kurang-kurangnya kamu letaklah satu tanda kata okey, ini mesin ni tengah on, jadi tak boleh dekat, contohlah. Okay, seterusnya, kemalangan sering berlaku. Habuk tepung boleh menyebabkan asma, sakit hidung, tekak serta sakit mata serta radang kulit. Yang ni selalunya orang kurang nak ambil tahu sangat sebab apa? Yelah, tepung kita selalu duk main kan, tapi kadang-kadang tepung tu pun boleh menyebabkan penyakit. Jadi kita kena berhati-hatilah, tambah siapa yang ada asma kan. Jadi memang tak sesuai lah bermain dengan tepung ni. So tepung ni juga dia ada satu bahan dalam kandungan dia tu yang boleh menyebabkan gatal-gatal. Ada setengah orang yang dia allergic dengan tepung. Okey. Pertama sekali cara nak atasi masalah ni, simpan tepung dalam bekas penyimpanan yang tertutup. Maksudnya simpan dalam bekas tertutup lah, yang ada tudung kan. Lepas tu pastikan tepung dibancur dalam pengudara yang mencukupi dan pencampuran adunan secara tertutup. Maksudnya nak buat adunan tu, pastikan pengudara ni maksudnya ada angin masuk kan. Ada angin masuk. Kemudian tepung tu kita bancur secara tertutup. Jangan kita dedahkan dia. Okey. Lepas tu bersihkan tepung yang jatuh di lantai dengan menggunakan vacuum atau dengan mop yang basah. Keempat, bersihkan permukaan tempat kerja selepas digunakan. Kelima, pakai sarung tangan dan baju berlengan panjang bagi melindungi tangan dan lengan anda daripada terdedah dengan adunan tepung. Okey, yang ni kalau setengah yang tak tahan, kulit dia tak tahan dengan tepung jadi dia kena pakailah sarung tangan dan juga baju lengan panjang. Okey, dan yang keenam, gunakan topeng muka sekiranya debu tepung terlalu padat dan tidak boleh dikawal. Yang ni kalau maksudnya
Bila kita berhadapan dengan tepung, kita macam tak boleh nak bernafas ke apa kan, kena pakai topeng muka lah, nak selamat kan. Okey, yang tu pasal keselamatan lah. Lepas tu kita masuk pasal OSHA. Okey, apa yang OSHA ni adalah singkatan daripada Occupational Safety and Health Association. Kalau dalam bahasa Melayu dia kat sini kata OSHA dalam bahasa Melayu bermaksud Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Okey, OSHA ni ditubuhkan bagi menyediakan satu kemudahan perundingan keselamatan dan kesihatan serta latihan pekerjaan untuk perniagaan di Malaysia. Jadi kalau kata sebelum kamu nak bekerja dalam bidang apa-apa kemahiran, bidang kemahiran apa-apa lah kan, kamu perlu ada satu ilmu tentang macam mana nak jaga keselamatan, apa yang perlu buat bila kata kamu berhadapan dengan contohnya mesin ke apa semua, kena tahulah benda tu. Lepas tu kata misi OSHA adalah untuk memastikan keadaan selamat dan sihat untuk pekerja dengan menetapkan dan menguatkan standard dengan menyediakan latihan pendidikan dan juga bantuan. Maksud kat sini OSHA ni peranan dia adalah untuk memastikan kebajikan pekerja lah, tajuk kata kebajikan pekerja. Sekurangnya kalau kata apa-apa berlaku dekat pekerja, OSHA ni dia akan tengok sama ada majikan tersebut ataupun tempat pekerjaan tersebut patuh tak standard keselamatan yang telah ditetapkan. Macam itulah dia melindungi pekerja lah, melindungi kita. Kalau kata contoh nanti satu hari nanti kamu nak buka kedai, bakery, kamu kena pastikan semua kedai kamu tu mematuhi piawaian keselamatan. Kalau tak, kamu akan didenda lah. Dan OSHA ni juga sebenarnya satu pertubuhan yang macam dia akan membela kita lah. Kalau apa-apa berlaku semasa kita bekerja dan sebagainya, jadi kita boleh tuntut majikan lah sebab mengabaikan keselamatan dan sebagainya kan. Okey, standard OSHA. Peraturan yang OSHA ni merupakan peraturan yang menerangkan kaedah-kaedah yang majikan perlu gunakan bagi melindungi pekerja-pekerja mereka daripada bahaya. Maksudnya sebelum majikan ni nak ambil pekerja, dia kena tahu dulu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okay. Standard ini menghadkan jumlah bahan kimia bahaya yang boleh terdedah pada pekerja. Jadi memang penting lah, sebabnya contoh, jangan kamu ingat kamu terlibat dengan makanan, kamu tak terlibat dengan bahan kimia. Sebenarnya semua makanan tu ada bahan kimia. Kalau kata dalam roti pun ada guna bahan kimia. Macam selalu kita guna, yang selalu kamu guna soda kan. Soda kalau salah guna boleh menyebabkan radang kulit. Kalau lepas tu lagi apa benda yang bahaya kalau kata kita salah guna. Contoh cuka pun sama juga, kalau kita salah guna pun boleh mendatangkan bahaya, ataupun guna dalam kuantiti yang lebih, yang lebih lah. Jadi memang boleh mendatangkan bahaya. Lagi apa lagi benda yang boleh mendatangkan bahaya? Bahan yang masakan boleh mendatangkan bahaya. Contohnya kalau dalam tepung sekalipun ada bahan kimia. Jadi kalau tepung yang tak ikut dia punya kualiti tu, tak boleh lah. Okey. Majikan perlu memantau tahap bahaya dan penyakit dengan menyimpan rekod kecederaan di tempat kerja. Kalau nanti kamu jadi majikan, kamu kena ambil tahu lah pasal ni. Okey, seterusnya antara standard OSHA